Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini saya mendapat komen daripada beberapa konten yang telah saya share sebelum ini. Antaranya ialah berkaitan dengan pendakwaan mahkamah terhadap Parti Bersatu. Dalam komen tersebut, mereka menulis, netizen menulis, Parti Bersatu dan Muhyiddin Yassin sudah kena tulah. Ada juga yang menulis Muhyiddin Yassin sudah kena hukum karma. Ada juga yang menulis bahwa Muhyiddin Yassin harus segera bertobat. Ini semua mereka kembali kepada isu berkaitan dakwaan Muhyiddin Yassin bahwa beliau adalah pemimpin yang bersih, tak pernah dituduh sewaktu beliau menjadi menteri maupun Perdana Menteri. Dan beliau kata sepanjang berpuluh tahun beliau menjadi ahli politik, beliau tidak pernah didakwa oleh mana-mana mahkamah berkaitan. Dan kita memang memuji apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin. Kita puji dan kita memang kagum dengan apa yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin. Kita memang setuju apabila Muhyiddin Yassin kata beliau tidak pernah dituduh dalam apa-apa kes sebelum ini. Namun demikian, ada satu pepatah mengatakan begini, tidak penting berapa lama Anda memulakan, tapi yang penting ialah apa yang berlaku pada pengakhiran. Mungkin Muhyiddin Yassin tersilap di dalam pengakhiran perlumbaan beliau. Mungkin sebelum ini, beliau berlumba dengan begitu baik sekali, tanpa melibatkan apa-apa kesalahan. Sama ada orang tidak tahu atau memang benar-benar tak buat atau orang buat-buat tak tahu. Tapi malangnya di akhir perlumbaan Muhyiddin yang makin menghampiri garisan penamat ini, kelihatan Muhyiddin melakukan pelbagai jenis kesilapan yang semakin dapat dilihat oleh netizen. Salah satunya ialah apabila Muhyiddin Yassin seringkali mengejek, bahkan ada waktunya beliau menyindir Zahid Hamidi dan UMNO sebagai parti penyamun, parti yang penuh dengan perompak, parti yang mencuri duit rakyat, dan parti disebut kluster mahkamah. Namun demikian, sejajar dengan itu, netizen membalas kepada Muhyiddin dan Parti Bersatu apabila mahkamah mendakwa pemimpin Ketua Penerangan Bersatu hari ini sah didakwa di Mahkamah Session berkaitan dengan isu meminta dan menerima rasuah 6,9 juta, dan seorang lagi ahli perniagaan yang rapat dengan Parti Bersatu juga telah didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama, yaitu meminta dan menerima rasuah. Dengan isu ini, maka ramai netizen mengatakan Muhyiddin Yassin akhirnya masuk dalam kluster mahkamah yang beliau seringkali ejek dan seringkali sindir. Walaupun Muhyiddin Yassin tidak didakwa, bukan didakwa, namun parti beliau yang beliau bangga-banggakan selama ini, yang dikatakan mempunyai moto bersih, apalagi ya, saya pun tak berapa ingat, tapi ada perkataan bersih di sana, prihatin pun ada, akhirnya tercalar juga akhirnya. Apabila walaupun belum bersalah, walaupun belum jatuh salah, namun telah masuk dalam kluster mahkamah. Apapun yang berlaku, kalau sudah masuk kluster mahkamah memang menimbulkan sesuatu prasangka yang agak negatif. Lihat saja kepada Zahid Hamidi. Zahid Hamidi belum lagi dijatuhkan hukuman, belum jatuh hukum, bahkan beliau telah menang satu kes. Apabila beliau berjaya dilepaskan oleh mahkamah kerana timbul keraguan di dalam pendakwaan berkaitan VLN. Dan sekarang ini Zahid Hamidi masih menghadapi pertuduhan di mahkamah. Namun belum jatuh hukum, belum lagi didapati bersalah. Tetapi kita tidak dapat nafikan, walaupun belum bersalah, tetapi sudut pandang masyarakat, netizen agak negatif. Begitulah yang berlaku dengan Parti Bersatu.
walaupun belum lagi dijatuhi hukuman, belum sah bersalah, tetapi apabila masuk saja dalam geng hoi hoya hoi, geng mahkamah, geng kluster mahkamah, maka ia menimbulkan perspektif yang sangat negatif dan buruk. Jadi, apa pendapat kamu semua apabila ada netizen yang mengatakan Muhyiddin dan Parti Bersatu kena hukum karma, Muhyiddin dan Parti Bersatu sudah kena tulah, Muhyiddin dan Parti Bersatu sudah kena balasan, kata mereka. Ada juga pula yang mengaitkan dengan beberapa tindakan Muhyiddin Yassin yang seakan-akan membelakangi titah yang di Pertuan Agong, sehingga mereka mendakwa Muhyiddin Yassin antara Perdana Menteri yang berani membelakangi titah yang di Pertuan Agong. Dan seperti yang war-warkan dalam parlimen baru-baru ini, Lim Guan Eng mengatakan bahwa Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang gagal dalam 2 perkara. Muhyiddin pula gagal di dalam mengikut titah yang di Pertuan Agong. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menyedihkan kita ialah apabila Parti Bersatu diheret ke mahkamah untuk isu minta dan terima rasuah ini, Muhyiddin Yassin seakan-akan tidak dapat menerima kes tersebut. Sehingga kan lebih teruk lagi, berbanding orang lain, Muhyiddin Yassin coba mengalihkan kesalahan tersebut pula kepada Presiden UMNO, yaitu Zahid Hamidi. Yang menjadi persoalan saya ialah apa keuntungan Zahid Hamidi dalam isu ini? Kalau kamu ada isu dan maklumat tentang ini, info tentang ini, boleh share di dalam ruangan komen. Namun demikian, saya masih belum nampak apa keuntungan Zahid Hamidi yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin sebagai mendalangi pendakwaan terpilih ini. Dan Wan Faisal Wanjan mengatakan bahwa beliau didakwa dalam mahkamah ini, yaitu Ketua Penerangan Bersatu ini, didakwa berkaitan dengan Jana Wibawa dan didakwa minta dan menerima rasuah 6,9 juta itu. Beliau kata beliau adalah mangsa pendakwaan terpilih. Terpilihkah tidak terpilihkah, itu adalah pendakwaan. Dan berbalik kepada kenyataan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, beliau kata beliau akan mula memerangi rasuah bermula daripada atas dan bukan lagi sibuk hanya di bawah. Jadi sangat baik apabila Anwar Ibrahim mula tangkap jerung, pada masa yang sama tangkap juga ikan-ikan bilis. Jadi mungkinkah yang dimaksudkan sebagai pendakwaan terpilih? Apa keuntungan Zahid Hamidi mendalangi kes pendakwaan ini jika betul Zahid Hamidi dalang kepada pendakwaan ini? Muhyiddin mungkin ada jawabannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.